Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Pantau Agenda Reformasi dan saya Irfan Faruqi bawakan kepada anda kupasan berkenaan dengan Belanjawan 2025 yang ketika ini masih lagi dibahaskan di peringkat dasar oleh Dewan Rakyat di kalangan ahli-ahli Parlimen susulan daripada pembentangan belanjawan ini oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan pada 18 Oktober lalu. Dan kita ketika ini menyentuh lebih khusus berkenaan dengan aspek digitalisasi dan juga membawa ke arah ekonomi kita untuk menyelami lebih dalam teknologi kecerdasan buatan iaitu AI. Dan antara perkembangan boleh kita bawakan di waktu ini ialah laporan berkenaan dengan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC yang menandatangani dua memorandum persefahaman MOU dengan Ascent dari Singapura dan Central Capital Ventura CCV dari Indonesia. Ia menandakan satu pencapaian besar dalam usaha untuk memperkukuh ekonomi digital Malaysia. Antara lain, kerjasama strategi ini membawa pelaburan modal sehingga 45 juta dolar Amerika atau 200 juta ringgit untuk merangsang inovasi, mempercepat pertumbuhan syarikat pemula tempatan dan mengukuhkan peranan Malaysia sebagai hub digital utama di rantau ASEAN. MDEC dalam satu kenyataan berkata dana gabungan ini akan menjadi pembangkit kepada perkembangan syarikat pemula Malaysia selaras dengan inisiatif KL20 Malaysia serta mengukuhkan kedudukan negara sebagai pemain utama dalam ekosistem syarikat pemula Asia Tenggara. SN komited untuk melabur dalam syarikat pemula Malaysia yang berada di peringkat awal dalam sektor kritikal, teknologi, kewangan atau fintech, kewangan terbenam, penjagaan kesihatan, pertanian lestari, perusahaan kecil dan sederhana PKS serta teknologi generasi seterusnya seperti kecerdasan buatan AI dan robotik. Kenyataan MDEC menambah suntikan modal ini dijangka dapat mendorong keterangkuman kewangan, menggalakkan transformasi digital dan membolehkan syarikat pemula yang berpotensi untuk berkembang di peringkat serantau. Pada masa sama, CCV, cabang modal teruka bank swasta terbesar di Indonesia, Bank Sentral Asia BCA berjanji membuka akses bagi syarikat pemula Malaysia untuk bekerjasama dengan rangkaian ekosistem serantau yang dimiliki CCV di Asia Tenggara. Pelaburan ini sejajar dengan usaha MDEC untuk mempercepatkan pertumbuhan dalam bidang utama seperti AI, keselamatan cyber, blockchain dan kewangan digital yang menawarkan sokongan kritikal untuk syarikat pemula Malaysia dalam sektor dengan kadar pertumbuhan tinggi ini. Baik, untuk kita berikan gambaran lebih menyeluruh berkenaan dengan bagaimanakah Belanjawan 2025 ini memberikan tumpuan kepada aspek digitalisasi dan juga kecerdasan buatan AI, anda boleh rujuk angka-angka tersebut di laman sesawang MOF berkenaan dengan Belanjawan 2025. Tapi sekiranya anda ingin tahu lebih lanjut berkenaan manfaat yang anda dapat, anda boleh ikuti kalkulator Belanjawan 2025 oleh Astrawani. Tapi kembali berkenaan dengan soal digitalisasi dan juga AI secara keseluruhan dalam belanjawan kali ini ada 10 pencapaian, 3 tumpuan dan 59 ikhtiar. Tapi kita menyentuh berkenaan soal digitalisasi yang disebut secara khusus dalam ikhtiar ke-20 yang mana antara lain menyatakan bahawa 10 juta ringgit diperuntukkan untuk meningkatkan penggunaan teknologi AI melalui kerjasama akademia dan juga industri melalui penubuhan Pejabat Kecerdasan Buatan Kebangsaan NAIO. Dan selain daripada itu juga harus kita berikan penekanan berkenaan dengan jumlah peruntukan yang diumumkan oleh Perdana Menteri yang mana 50 juta ringgit diberikan dalam bentuk geran padanan digital PMKS dan geran digital penjaja untuk usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam pasaran. Dan ini tidak khusus kepada kumpulan usia tertentu sahaja. Kan selepas ini kita akan bincangkan dalam konteks belia. Dan selain daripada itu juga dalam aspek digitalisasi ini juga Kementerian Kewangan melalui ucapan Perdana Menteri menyatakan bahawa 100 juta ringgit akan diperuntukkan untuk memperkasa fungsi pusat nadi di seluruh negara. Yang mana pusat nadi ini berada di kawasan-kawasan luar bandar yang boleh memanfaatkan mereka yang berada jauh daripada fasiliti infrastruktur internet dari kawasan luar bandar. Dan selain daripada itu disediakan juga 100 juta ringgit ini melalui SKMM untuk tempoh 5 tahun. Dan selain daripada aspek digitalisasi, ini ikhtiar ke-40 khusus berkenaan dengan kecerdasan buatan yang mana 50 juta ringgit diumumkan oleh Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan yang akan disalurkan untuk tujuan pendidikan berkaitan AI yang akan diperluaskan di semua universiti penyelidikan dan harus berikan tumpuan bahawa pembangunan AI untuk tahun hadapan ataupun pada masa akan datang dan masa terdekat ini diberikan tumpuan mengikut universiti. Contohnya di Universiti Malaya, tumpuan AI adalah bidang perubatan. Seterusnya di UPM, AI ini itu khusus kepada pengkomputeran kuantum. USM, AI semiconductor. Manakala UKM fokus kepada AI
bahasa. Kita kupas lepas ini bagaimanakah tumpuan-tumpuan AI ini akan memberikan pembangunan dari sudut bakat dan juga kepakaran kita dalam bidang tersebut dalam konteks belia dan juga negara. Tapi bila sebut tentang soal dana, 600 juta ringgit diberikan untuk tujuan R&D melalui KPT dan juga MOSTI, 170 juta ringgit melalui Wang Amanah Malaysia Science Endowment untuk menyediakan geran padanan bagi badan swasta dan industri untuk memacu program R&D AI, dan selain daripada itu 10 juta ringgit melalui program Malaysia Tech Olympic untuk membangun bakat-bakat AI tempatan. Jadi ini angka-angka, ini apa yang disebut oleh Perdana Menteri dalam ucapan belanjawan yang berkenaan dengan digitalisasi dan juga AI, kecerdasan buatan, dan untuk kita mencerminkan angka-angka ini dan manfaatnya kepada belia, kita bersama dengan tetamu di talian ketika ini, Dr. Muhammad Fauzi Fazil, Exco Belia Malaysia. Disclaimer, Dr. Muhammad Fauzi tidak ada kaitan dengan Menteri Komunikasi. Tapi apapun Doktor, saya nak mulakan persoalan berkenaan dengan ikhtiar ini sudah pun diumumkan dalam belanjawan. Angka-angkanya sudah pun saya bentangkan. Apa reaksi awal Doktor? Adakah ini merupakan jalan terbaik ke arah kehadapan bagi membangun bakat AI belia tempatan kita? Baik, terima kasih Irfan ya. Saya nak terus kepada topik perbualan kita, iaitu adakah bajet ini melambangkan jalan kehadapan kita untuk membangunkan hub AI di ASEAN seperti mana yang digembar-gemburkan dalam belanjawan kali ini. So kalau kita tengok, kita bandingkan pembangunan AI dengan pembangunan TVET yang kita mulakan tahun 2010, saya rasa belanjawan ini adalah langkah permula yang baik. So apabila kita tengok, kita nak bangunkan TVET dulu, kita mulakan dengan institut akademik, dan kita perlukan satu perancangan jangka panjang, dan kita dah ada kat sini pusat AI kebangsaan sebagai pemandu arahnya. So saya rasa dari segi permulaan ni dia nampak cantik. Dia ada satu kepala, dia ada badan pelaksana, dan sekarang kita nak mencari bakat-bakat baru yang kita nak isi dalam bidang AI ni. Cuma mungkin yang menjadi tanya-tanya untuk sekarang ni, memang ada bajet yang disediakan oleh kerajaan dengan syarikat venture, corporate venture untuk kita nak keroka AI ni, tapi masih masih ada tanda tanya. Syarikat venture corporate macam mana yang akan mula melabur di Malaysia, dan AI yang macam mana kita nak ceburi, sebab AI ni luas ya, ada permainan games, kita ada cloud storage dan sebagainya. So fokus yang lebih jelas tentang AI yang ke arah mana kita nak pergi itu mungkin kita akan tengok perinciannya lebih selepas inilah. Antara lain juga melalui peruntukan diberikan untuk tujuan pembangunan bakat AI di Institut Pengajian Tinggi IPT. Seperti tadi sudah pun kita jelaskan bahawa di beberapa universiti tertentu diberikan penumpuan tertentu. Soal perubatan, soal bahasa, soal komputeran kuantum, itu antara tumpuan-tumpuan diberikan dalam universiti-universiti utama tempatan. Persoalan adalah berkenaan dengan sambutan di kalangan belia. Adakah belia cakna berkenaan dengan potensi ini, kerana kita bimbang belia masih lagi terperangkap berkenaan dengan mereka berharapkan bahawa potensi mereka dalam dunia ekonomi dan pekerjaan hanya terbatas kepada dunia gig, dan gig itu sendiri pun sudah pun disempitkan maknanya kepada hanya menjadi penghantar makanan sebagai contoh. Kita nak bicarakan tentang soal potensi dalam bidang AI ini dan juga kecaknaan belia dalam hal tersebut, Doktor. Bagaimana pandangan Doktor? Kalau kita nak tengok, secara sejujur saya mengatakan pemerhatian saya bersama rakan-rakan dalam majlis belia ni, kita tengok memang sambutan terhadap AI ni memang masih lambat dalam kalangan belia di Malaysia ni. Memang masih slow, dan hanya certain kumpulan belia saja yang berminat ke arah AI ni. Sebab kita pun tak terkejut sebab idea AI ni mula dibangkitkan oleh PMX lebih kurang tahun 2023. Dalam tahun 2023 mula dipercakap dan mula nak bawa Malaysia ke arah hub AI tu. Tapi kita tak terkejut sebab kalau kita tengok sekarang ni, antara fokus yang mula diberikan tumpuan sejak tahun 2010 adalah TVET. 2010 bermula, dan tahun 2020 dah mula ada TVET dalam belanjawan khas di dalam dalam belanjawan Malaysia tu. Dan kemudian TVET sekarang dah ada ekosistem yang baik. Bukan hanya ada tempat pembelajaran, dan ada juga saluran terus untuk TVET, belia-belia yang habis belajar TVET untuk terus bekerja. So ekosistem tu dah wujud. So belia nak masuk dalam belia TVET, dia tak takut-takut. Tapi AI ni kita baru nak mulakan di peringkat pembelajaran. Kita boleh ada ekosistem yang lengkap selepas habis belia-belia ni belajar dalam bidang AI, ke mana saluran pekerjaan mereka nak pergi. Tapi kerajaan bukan nak kata duduk dan tunggu saja. Kalau kita tengok dalam belanjawan ni, dia dah mula ada corporate venture tu, dia dah mula panggil
syarikat-syarikat besar macam Amazon website, Microsoft, Google dan Oracle. Ini antara syarikat-syarikat besar yang mula nak masuk dalam venture, dah buka Center of Excellence dekat Malaysia, buka yang punya hub dekat Malaysia. So saya rasa kalau kata apa, usaha diteruskan dalam masa 5 ke 10 tahun lagi, apa yang berlaku dalam ekosistem yang ada dalam TVET tu akan mula berkembang kepada AI dan minat beli akan mula untuk pergi kepada AI ni. Sebab AI ni dia kepakaran dan of course pendapatan dia akan lebih tinggi sebab dia memerlukan kata apa, kreativiti dan kepakaran yang tinggi lah. Bagi tujuan pembangunan bakat tersebut, dengan dana sebesar ini, apakah tumpuan perbelanjaan yang seharusnya diberikan keutamaan? Adakah wang dan dana tersebut sekiranya diluluskan di akhir pembentangan belanjawan kali ini harus digunakan untuk pembelanjaan infrastruktur ataupun pembelanjaan alatan dan mesin ataupun pembelanjaan mencari bakat-bakat daripada luar negara untuk datang ke Malaysia untuk mendidik dan juga mengajar bakat-bakat tempatan? Antara tiga itu, apakah keutamaan kita ataupun ada keutamaan lain seharusnya digunakan peruntukan besar ini bagi tujuan pembangunan AI dan juga digitalisasi dalam negara kita, Doktor? Tiga-tiga yang dinyatakan oleh Irfan tadi, tiga-tiga tu penting. Kalau tak ada foundation ni, macam mana kita nak belajar dan bekerja dan seterusnya. Tapi yang paling penting sekarang ni adalah untuk mencungkil bakat-bakat baru dalam bidang AI ni. Itu paling penting, nak munculkan minat itu. Sebab tu saya agak tertarik dengan apa yang diperuntukkan, iaitu program Malaysia Tech Olympics 10 juta tu ya. Saya tak pasti macam mana program ni nak dibangunkan. Tapi saya pasti hasrat Malaysia Tech Olympics ni adalah untuk nak buat program-program yang lebih ke arah persaingan untuk menarik golongan belia terlibat untuk dan juga mengetahui AI ni. Sebab kalau kita bangunkan ekosistem tapi kita tak ada golongan belia yang masuk dalam AI, dalam bidang AI itu, ekosistem yang dibina tu akan jadi lompang kosong. Akhirnya bukan orang Malaysia yang isi, orang pelajar daripada luar kat Malaysia nak isi kekosongan yang ada di IPTA Malaysia tu. So kerugian sebab kerajaan bangunkan ekosistem tu untuk belia-belia Malaysia venture untuk ceburi, tapi kalau kita tak isi, dia akan diisi oleh pelajar-pelajar luar. So oleh itu saya rasa benda pertama yang kita kena buat dengan dana-dana yang besar ni adalah membentuk minat dan juga pengetahuan golongan belia tentang AI ni. Saya ni pun agak mula-mula pun terbaca-baca juga, cuba mencari-cari juga kan apa tu AI, dan apabila kita nak faham apa itu AI kan. So mula-mula kita tengok aplikasi dia dan sebagainya. So banyak lagi benda-benda yang kita agak kelabu tentang AI ni. So kalau kita ada benda yang hands on, ada pertandingan yang kita boleh nampak fizikal, itu saya rasa akan lebih menarik minat golongan belia. Ya, lebih lanjut berkenaan dengan Tech Olympic 10 juta ringgit dan juga kebimbangan doktor bahawa minat itu mungkin berkurang di kalangan belia kita. Oleh itu, adakah ada strategi yang seharusnya digunakan untuk pastikan bukan sahaja minat belia secara umum tapi juga belia yang berada di kawasan luar bandar, Sabah dan Sarawak yang ada potensi, ada bakat tetapi mereka ini mungkin tidak ada akses untuk mendapatkan pengetahuan dan juga informasi lebih lanjut. Di peringkat belia Malaysia pastinya mempunyai rangkaian di seluruh negara. Jadi untuk pastikan bahawa peluang untuk masuk dalam Tech Olympic ini bagaimanapun soal persaingan dan juga pertandingan yang akan dilaksanakan ialah berkenaan dengan akses itu dapat dikongsi oleh semua rakyat Malaysia yang berminat. Doktor. Okey. Untuk pengetahuan semua, kita di Majlis Belia Malaysia ni kita ada lebih 100 majlis belia daerah di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak untuk kita nak kembangkan agenda AI ni dan kita nak cungkil bakat-bakat AI. Antara perkara pertama yang kita lakukan untuk nak mengangkat agenda AI ni adalah apabila kita menyertai Youth Festival di Rusia pada tahun ini. Dan apabila kita pergi kat Rusia dah lebih maju dalam bidang AI ni berbanding kita, sebab dekat Rusia dah ada lebih 20 institut pengajian tinggi dia yang dah ada pengajian tentang AI. Kita ada lebih kurang 4 yang kita baru nak mulakan. Di Amerika dah ada 20 yang dah establish. Dan kalau kat sana kita tengok AI dia dah untuk golongan belia dah bidang dia terlampau besar. Dia ada intellectual AI, dia ada movie AI, music AI, fun AI, ada youth AI dan macam-macam AI lagi yang sangat-sangat menarik minat golongan belia. So apa yang kita buat di peringkat Majlis Belia Malaysia pada tahun ni adalah kita bawa lebih kurang 40 delegasi golongan belia tahun ini untuk pergi ke Rusia. Di samping kita menorka program-program belia lain, kita torka juga program-program AI di sana. So daripada sana kita dapat tengok minat terhadap AI ni bukan bukan hanya satu yang bersifat akademik, tapi kadang-kadang satu yang bersifat kreatif dan juga menyeronokkan. So benda-benda macam ni kita cuba banyakkan. Kita perlu banyakkan program-program membawa golongan belia Malaysia ni
Pergi keluar Malaysia, tengok bagaimana AI itu diaplikasikan di negara-negara maju. Kita tak tengok lagi China, kita tengok lagi US, macam mana dia aplikasikan AI. Dan benda-benda ni boleh, orang kata apa, menjana pendapatan. So, orang kata imajinasi kita terhad di Malaysia ni sebab kita tak nampak, golongan beli kita tak nampak macam mana AI itu diaplikasikan dan boleh dijadikan bidang pekerjaan. So, saya rasa antara perkara yang kita nak lakukan, perlu kita lakukan untuk masa hadapan ni, memandangkan Malaysia pun dah start BRICS dan sebagainya. Kita ada akses yang lebih baik dengan Rusia, dengan China. Mungkin kita boleh buat lebih banyak lawatan ke luar negara, bawa beli-beli kita tengok industri AI di luar negara ni. Baik, Doktor, kita akan berehat seketika kembali selepas ini untuk mengembangkan lagi aspek yang Doktor sebutkan tadi, bagaimana untuk kita menghubungkan belia dalam negara dengan bakat antarabangsa untuk membangunkan bakat tempatan sekurang-kurang dalam konteks ASEAN. Kita berehat seketika kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam pantau agenda reformasi, masih lagi menyentuh berkenaan dengan Belanjawan 2025 yang mana antara lain dalam belanjawan ini ia menyuntik prospek cerah kepada sektor pembinaan di Malaysia dengan tumpuan terhadap pembangunan infrastruktur berkualiti, memperkukuh pelaburan strategik serta memastikan semua sektor berfungsi secara inklusif dan mampan. Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Zahid Ismail berkata kerjasama awam swasta turut dijadikan platform dalam usaha mempercepat pelaksanaan projek-projek yang dapat memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Dalam satu kenyataan, beliau berkata tahun 2025 akan turut menyaksikan lebih tumpuan kepada pembangunan negara yang fokus terhadap kepentingan rakyat dan penyediaan kemudahan yang menyokong kawasan perindustrian mengikut keutamaan negeri. Selain itu, MPC juga melalui Nexus Produktiviti Pembinaan dan Alam Bina dengan kerjasama pasukan petugas khas reformasi agensi berperanan penting dalam memperluas ikhtiar reformasi karenah birokrasi yang bertujuan menambah baik sekaligus mempercepat urusan di semua agensi kerajaan. Zahid berkata sejumlah 25 juta ringgit telah diperuntukkan untuk melaksanakan inisiatif itu pada tahun depan bagi kemudahan rakyat, peniaga dan pelabur. Sementara itu, MPC komited terhadap kerjasama ini bagi membantu mempercepat urusan kerajaan seperti mana proses kelulusan CJ Perakuan Siap Kerja melalui ikhtiar Kulai Fast Lane yang disingkatkan kepada 14 hari berbanding 30 hari. Baik, kita meneruskan diskusi bersama Dr. Muhammad Fauzi Fazil, Exco Majlis Belia Malaysia ketika ini di dalam talian. Doktor, kita nak teruskan berkenaan dengan kaitan di antara bakat tempatan dan juga bagaimana kita boleh belajar daripada bakat asing atau pasaran asing berkenaan dengan kecerdasan buatan AI. Dalam antara lain, perkara disebut oleh Menteri Kewangan dalam ucapan belanjawan adalah berkenaan dengan penubuhan rangkaian keselamatan AI ASEAN. ASEAN AI Safe yang mana ia akan turut dianggotai negara tetangga dalam usaha menggembling kepakaran dan keselamatan AI. Persoalannya, Doktor, adalah kesediaan kita untuk pastikan bakat itu ada bagi kita menjadi peneraju kepada AI ASEAN AI Safe ini. Kerana pada hari ini, Thailand dan juga Indonesia sudah berpemulakan perbincangan berkenaan dengan mewujudkan pejabat peguam ASEAN untuk menyelesaikan isu-isu ASEAN dengan pejabat peguam yang sama, satu pejabat yang disebut sebagai pejabat bersekutu. Dan soal AI juga saya fikir itu merupakan arah yang ingin kita tuju, iaitu kebersamaan sebagai satu rantau. Jadi oleh itu Malaysia harus berhadapan dengan bakat-bakat yang baharu. Doktor, bagaimana untuk kita pastikan bakat ini dapat dihasilkan secepat mungkin supaya kita tidak ketinggalan, Doktor? Okey, bunyinya macam menakutkan, macam kita jauh ketinggalan. Sebenarnya apabila saya meneroka balik kata bidang pengajian AI ni, sebenarnya kita tak adalah jauh ke belakang sebab asas kepada pengajian AI adalah statistik dan juga pola, pattern statistik lah. Kalau kita tengok dekat Malaysia, kita ada banyak IPTA kita semua dah orang kata apa, ada fakulti dan juga institut yang fokus kepada pengajian statistik tu, utamanya UPM dan sebagainya. Saya rasa kita dah ada bakat-bakat dalam bidang asas tu. Cuma kita nak bawa ke satu tahap lagi daripada statistik pergi kepada AI. Kita nak implementkan ilmu-ilmu statistik tu dalam bentuk pengajian AI. Itu je tahap yang kita kena angkat. So maksudnya kita tak adalah jauh ke belakang. Kita dah ada bakat-bakat tu, cuma kita nak implementkan. So sekarang ni, tapi nak implementkan kata apa daripada asas statistik tu kepada AI, kita perlukan kepakaran luar juga. So saya rasa
akan makan masa, tapi dia bukanlah makan masa sampai 5 hingga 10 tahun. Sebab kita dah mulakan di orang kata UTM, saya rasa kita dah mulakan dalam fakulti pengkomputeran. Dia bukan spesifik AI, tapi dia dah ada orang kata pengajian AI tu di Malaysia, di UTM. So maksudnya kita di Malaysia ni tak jauh ketinggalan, cuma kita hanya memerlukan 1 atau 2 tahun lagi untuk nak hasilkan pakar-pakar AI yang sepatutnya. Ya, itu dah soal keselamatan dalam konteks ASEAN. Bagaimana pula berkenaan dengan aplikasi AI dan juga digitalisasi ini dalam kalangan usahawan tempatan kita, Doktor? Kerana ketika ini perbincangan berkenaan dengan mendigitalkan perniagaan ataupun memanfaatkan AI dan perniagaan itu terbatas kepada soal pemasaran semata-mata, marketing. Sebaliknya, aplikasi AI itu lebih luas. Jadi bagaimanakah seharusnya kita lakukan dengan bajet yang ada antara lain RM600 juta untuk pendidikan dan pembangunan komersial, RM170 juta di bawah MSE untuk tujuan geran padanan bagi badan swasta dan industri untuk memacu program R&D berkenaan dengan AI ini boleh dimanfaatkan untuk mengaplikasikan AI itu lebih daripada sekadar copywriting ataupun speech writing. Seharusnya AI itu boleh dimanfaatkan untuk aplikasi yang lebih luas, Doktor. Ini kita cakap dalam isu lebih besar, itu pendigitalan perniagaan ya. Kalau kita tengok isu ni dah dibincangkan dalam bajet Selangor sekalipun daripada tahun lepas lagi. Tapi isu yang kita hadapi dalam isu pendigitalan ni adalah terutama dalam bidang perniagaan ni adalah budaya atau amalan semasa golongan peniaga ni. Kita tak ada masalah dengan golongan peniaga syarikat besar, multi global punya scale, tapi kita ada masalah dengan syarikat peniaga kecil. Kita nak ubah budaya amalan perniagaan yang tradisional kepada pendigitalan ini satu perubahan yang sangat besar. Kita bercakap tentang makcik-makcik yang berniaga mungkin kuih-kuih tepi jalan, mungkin peniaga kecil, kedai rungkit dan sebagainya, nak ubah budaya perniagaan tradisional yang dah biasa pakai secara manual ini kepada satu budaya pendigitalan. Receipt digital dan sebagainya, pembayaran digital dan gunakan AI juga untuk marketing dan sebagainya. Ini satu perubahan yang sangat besar sebab kita dah biasa pakai benda-benda yang manual ni kan. So maksudnya saya kat sini, apabila bajet sebesar mana yang diletak dalam Belanjawan 2025 ini tak akan mudah untuk ubah. Dia perlukan masa sebab ini perubahan budaya dan amalan. Bajet yang besar sebesar mana pun tak semestinya menjadi menjadi kayu ukur untuk nak ubah amalan peniaga ini ke arah pendigitalan ini. Oleh demikian, adakah ada strategi di peringkat Majlis Belia untuk mendekati belia-belia khususnya sebagai contoh di universiti ataupun belia-belia di jalanan supaya mereka terlibat sama dan memanfaatkan bajet-bajet ataupun belanjawan yang besar diperuntukkan bagi tujuan pembangunan bakat AI tempatan ini, Doktor? Kita memang sebagai perantara dan pelaksana dasar kerajaan ni di tingkat Majlis Malaysia ni, kita sambut. Kalau kita tengok dulu agropreneur ke ataupun apa-apa dasar kerajaan yang nak membangunkan golongan belia, kita sambut. Semua sekarang ni kita bercakap tentang soal minat dan kemahuan belia. Macam dulu kita nak bangunkan golongan petani moden guna dasar agropreneur dan sebagainya, dapat sambutan sebab benda ni bila ada dana, kadang-kadang belia tak tahu di bawah. Kita sebagai antara majlis belia ni, kita hanya menyalurkan mereka yang berminat kepada kementerian ataupun program-program yang dah ada tu. Tapi sekarang ni kita nak salurkan golongan belia kepada satu bidang yang baru, yang kadang-kadang belia pun tak tahu AI ni apa. Dan kadang-kadang dia tak ada basic. Kadang-kadang kita bercakap dengan golongan belia yang kadang-kadang komputer pun dia agak asing bagi dia. So ini satu cabaran lah. Tapi kalau kita nak mengatakan kita tak buat apa-apa, itu mungkin silap lah, sebab kita akan sentiasa melaksanakan program-program memperkenalkan AI ini kepada golongan belia. Tapi untuk nak bawa golongan belia secara bulk, secara besar-besaran untuk masuk ke dalam bidang AI ini memerlukan masa lah. Sebab kita dalam peringkat memperkenalkan belia kepada AI sekarang ni. Adakah wajar dalam konteks belia secara khusus kita kita reinvent the naratif bahawa belia ayuhlah kita terlibat dalam AI ini kerana ia merupakan salah satu daripada kaedah untuk mencari kerja dengan pendapatan yang lumayan. Dia akan sedikit susah kerana mereka harus faham berkenaan AI, tapi sekurang-kurangnya dengan naratif ini pekerjaan, ada pendapatan di sini, mungkin belia akan lebih cepat berminat dan lebih cepat belajar, Doktor. Apa pandangan Doktor?
Ini soal keyakinan diri ya. Kalau kita cakap pasal pendapatan, kalau kita nak pancing, istilahnya pancing golongan belia untuk masuk ke dalam bidang AI ni sebab pendapatan tinggi, kita tengok pada TVET dulu. Lama juga kalau kita nak meyakinkan golongan belia untuk masuk golongan TVET ni, sebab bila masuk TVET ni kadang-kadang dia berkaitan kemahiran, dan golongan belia tak semua golongan belia ada keyakinan ataupun self esteem yang tinggi. Maksudnya dia yakin dia boleh adopt, boleh membawa bidang pendidikan yang dia masuk tu. Dan sekarang kita cakap tentang AI, satu bidang yang high skill yang memerlukan pengetahuan komputer dan sebagainya. So benda ni saya yakin walaupun kita menggunakan gaji atau pendapatan yang tinggi itu sebagai umpan untuk menekan golongan belia ni, tapi benda pertama yang kita kena bina adalah keyakinan, self esteem belia itu sendiri, bahawa mereka boleh untuk masuk dalam bidang ni. Itu yang saya rasa kita bina dulu. Terima kasih Dr. Muhammad Fauzi Fazil, Exco Belia Malaysia, berkongsi perspektif berkenaan dengan bagaimanakah belanjawan 2025 berkaitan AI ini boleh dicerminkan untuk membangunkan bakat AI dan juga digital tempatan untuk manfaat ekonomi dan juga kesejahteraan belia secara keseluruhannya. Terima kasih sekali Doktor. Itu sahaja kupasan untuk waktu ini. Patut agenda reformasi ikuti langsung lebih banyak perkembangan dan juga perbincangan berkenaan belanjawan sehingga diluluskan akhir tahun ini. Tapi untuk waktu ini sekian sahaja. Saya Irfan Faruqi. Salam hormat.